Salam sejahtera dan salam sorakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 14 Jun 2021 bersama saya Grace Chon Lee. Tumpuan berita, seramai 11,468 orang atau 92.4% penduduk di daerah Dalat yang layak telah mendaftar mendapatkan vaksin COVID-19. Menurut Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat, Datuk Seri Fatimah Abdullah, kerjasama daripada semua pihak adalah perlu untuk memastikan mereka yang belum mendaftar agar segera mendaftar mendapatkan vaksin. Kalangan yang hadir di sini bertanya sama ada mereka tahu tentang jiran tetangga yang belum mendaftar. Katanya memang ada yang belum mendaftar sebab ada perasaan takut. Dia kata takut nanti bila sudah divaksin akan mati. Jadi kita katakan kita bekerjasama beritahu mana yang belum mendaftar itu bahawa proses vaksinasi ini adalah proses selamat untuk dan ianya akan melindungi insya-Allah melindungi mereka daripada COVID-19 ini ya. Bercakap kepada UKAS semasa meninjau proses vaksinasi di Stadium Perpaduan Dalat pada Sabtu, beliau berharap proses pemberian vaksin untuk semua penduduk di Dalat dapat diselesaikan menjelang Ogos nanti. Sementara itu, Ketua Penyelaras Pusat Pemberian Vaksin BPV Stadium Perpaduan Dalat, Dr. Nur Syahidah berkata, program pada Sabtu tersebut melibatkan seramai 560 orang penerima. Untuk hari ini 12 hari bulan 6 kita ada seramai 560 penerima vaksin pasal 2 lah, which is warga emas dan juga golongan yang ada komorbid lah. Setakat ni so far berjalan dengan lancar. Program ni berjalan selama seminggu daripada start daripada hari ini lah. Pada program berasingan, Datuk Fatimah turut menyampaikan bantuan sebanyak RM10,200 kepada mangsa kebakaran di Kampung Telian Ulu Mukah. Bantuan tersebut termasuk menyediakan bahan binaan atau sewaan selain bantuan lain. Kejadian yang memusnahkan kediaman Busang dan keluarga itu berlaku pada 10 Jun lepas. Berita seterusnya, kekeliruan masa janji temu proses vaksinasi telah menyebabkan kesesakan di Pusat Pemberian Vaksin PVV Dewan Datuk Permaisuri Putrajaya pada Ahad. Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, kesesakan ini juga disebabkan penerima vaksin COVID-19 datang lebih awal berbanding masa janji temu yang ditetapkan dalam aplikasi MySejahtera. Untuk itu, penerima vaksin diingatkan untuk datang sekurang-kurangnya 15 ke 30 minit awal dari masa janji temu. Katanya semasa ditemui selepas meninjau suasana PPV Dewan Datuk Permaisuri Putrajaya pada Ahad. Dalam perkembangan lain, Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak memberitahu pihaknya telah berbincang dengan KKM bagi menambah baik keadaan PPV disebut. Beliau telah meminta Jabatan Kerja Raya JKR menambah beberapa kemudahan lain seperti kemah, kerusi, meja, kipas, papan tanda serta penghadang laluan bagi memberikan keselesaan kepada orang ramai dan dalam masa yang sama, garis panduan prosedur operasi standard SOP pencegahan COVID-19 dapat dipaduhi dengan baik. Selanjutnya, laporan di PPV Pejabat Daerah Kecil Lingga. Seramai 200 orang penduduk di Lingga dan Seduku menerima suntikan dos pertama vaksin jenis Sinovac pada Sabtu. Program vaksinasi yang bermula pada jam 8 pagi sehingga 5 petang tersebut berjalan lancar dan teratur. Pegawai Kesihatan Klinik Kesihatan Lingga, Dr. Nazia Afroz ketika ditemu bual mengucapkan terima kasih kepada semua petugas yang terlibat dalam menjayakan program tersebut. Terima kasih pada pihak-pihak yang terlibat, pihak daripada Kebahagiaan Kesihatan, APM, sukarelawan, pejabat kecil daerah Lingga dan juga polis untuk melancarkan program ini. Program ini akan berlangsung hari ini sehingga 16 hari bulan 6 2021. Dalam pada itu, kebanyakan penerima turut merakamkan kegembiraan mereka atas kemudahan dan keselesaan yang disediakan di PVV berkenaan. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak kerajaan negeri Sarawak yang telah menjalankan vaksin itu secepat mungkin, dan pada semua warga Sarawak, ambillah vaksin untuk menjaga diri kita dan orang-orang yang kita sayang. Kepada belia yang di luar sana yang takut untuk ambil vaksin ini, kerana ia akan menjaga anda sampai bila-bila. Saya ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak. Terima kasih CM Abang Jo, dan tidak lupa YB
kami di situ YB Simoy, lindung diri, lindung semua. Saya pesan kepada penduduk kampung semua, jangan takut mengambil vaksin. Itu semua kebaikan bagi kita kampung semua. Beralih ke laporan mengenai bantuan bekalan makanan Sarawak Kusayang. Menteri Muda Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong, Datuk Dr. Jerib Susil dalam lawatan kerjanya pada Jumaat telah menyempurnakan simbolik penyerahan bantuan bertempat di Dewan Serbaguna Kampung Seratau. Ia diagihkan kepada 481 ketua isi rumah KIR di Kampung Seratau dan Kampung Permas. Dalam lawatan sama, beliau turut berkesempatan memantau pengagihan bantuan yang sama di peringkat daerah kecil Padawan yang melibatkan 5,126 KIR daripada 50 buah kampung dan kawasan perumahan. Menghargai usaha Kerajaan Sarawak dalam membantu rakyat yang terkesan akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Ketua Kaum Kampung Seratau Patrick Munai merakamkan ucapan terima kasih dan berharap segala bantuan tersebut sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Jerib Susil dan juga Jentera-Jentera Parti dan juga kaki tangan dari pejabat daerah kecil Padawan kerana telah menghulurkan bakul makanan untuk semua penduduk Kampung Seratau pada tahun ini, lebih lagi dalam masa MCO ini PKP. Di Semunjan pula, adunnya Al-Adris juga telah menyempurnakan penyerahan bantuan bekalan makanan kepada semua ketua kampung di Zon Ranggawan pada Sabtu. Zon Ranggawan merupakan lokasi terakhir pengagihan bantuan bekalan makanan Sarawak Kusayang bagi kawasan Dun Semunjan. Menurut Ketua PBB Zon Ranggawan, Rafendi Arifin, sebanyak 830 buah rumah dari 10 buah kampung di zon tersebut menerima bantuan ini. Hari ini adalah hari yang terakhir perhantaran untuk kawasan Dun N25 Semunjan yang berakhir di Zon 4 Rengawan, di mana di Zon 4 Rengawan seramai 10 buah kampung dan untuk bakul makanan sebanyak 830 bakul makanan yang akan diagihkan kepada setiap rumah pada hari terakhir pada hari ini. Selain itu, kampung-kampung yang terlibat dengan penghantaran terakhir bantuan makanan adalah seperti yang berikut. Para penerima bantuan rata-rata berasa bersyukur dan berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak atas bantuan yang disalurkan memandangkan ia sangat diperlukan pada tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jadi ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Dr. Abang Johari bin Abang Jofir, dan tak lupa juga kepada Yang Berhormat Cik Aula bin Idris Adun 25 Semunjan, dan kepada mereka-mereka yang terlibat di dalam pengagihan bantuan Sarawak Kusayang. Jadi kami merakamkan jutaan terima kasih. Moga-moga bantuan ini dapat meringankan beban mereka yang terjejas oleh COVID-19 ini. Saya mengucapkan terima kasih dan saya akhirkan kata saya bersyukur kepada semua kerajaan GPS dapat membantu makanan yang diberi oleh kerajaan. Sekian, terima kasih. Mewakili seluruh penduduk kampung Terasik ini mengucapkan kepada kerajaan negeri, terutama sekali kerajaan GPS kerana telah memberi sumbangan berupa makanan semasa PKP ini. Dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat YB Ola di atas kerjasama dan sumbangan yang beliau berikan untuk penduduk di sekitar kawasan N25 ini. Berikut pula di kawasan Sungai Apin, sebanyak 6 buah kampung melibatkan 295 buah rumah juga tidak terkecuali menerima bantuan bekalan makanan Sarawak Kusayang. Pada Sabtu, pengagihan bantuan diserahkan kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di 6 kampung seperti tertera untuk diagihkan kepada penduduk. Beberapa ketua masyarakat dan ketua kampung KMKK yang mewakili penduduk masing-masing merakamkan penghargaan di atas bantuan yang diagihkan.
Kami mewakili penduduk Kampung Patong Melayu berterima kasih kepada Kerajaan Negeri dan NYBN 25 Semenanjung atas sumbangan makanan dalam tempoh PKP ini. Mewakili penduduk Kampung Sungai Apin mengucapkan ribuan terima kasih pada rombongan YB dan Kerajaan Negeri Sarawak dan sudi memberi bekalan makanan untuk menampung dalam keadaan PKP di Sarawak. Aula Juiz yang turut sama menyampaikan bantuan makanan sangat berpuas hati atas kelancaran proses penganggihan yang dilaksanakan mengikut perancangan. Kita ke laporan COVID-19 pada Ahad. Berdasarkan kenyataan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, sebanyak 544 kes positif baharu telah dilaporkan dengan 304 atau 55.88% dikesan di Kuching, Bintulu, Sibu, Miri dan Saratok, menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 55,443. Butiran kes mengikut daerah adalah seperti tertera. Sehubungan dengan itu, daerah Saratok kini bertukar status daripada kuning ke merah. Kenyataan sama turut melaporkan 5 kes kematian baharu lalu meningkatkan jumlah keseluruhan angka korban akibat jangkitan tersebut kepada 351 orang. Tambah kenyataan itu, sebanyak 82 kluster di Sarawak kekal aktif apabila tiada kluster baharu dikesan. Manakala keputusan JPBNS bagi pengisytiharan dan penempatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, PKPD ada di lokasi-lokasi berikut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace John Lee dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.